Komen ya? Dah. Jadi tak letak ni sebab nanti dia nak crop. Nah. One ni fokus dia. Dah siap. Senyum sikit. Ada cewek kirim salam. Ini sebelah aku. 3 kan? Ya, 3 dulu. Orang sikit. Silent phone silent dulu. Pun saya lalu nanti timbul dia lagi. Sama-sama tu. Kalau girlfriend WhatsApp tu, macam mana? Silent phone. Tunda sikit lah kita. Kalau ada mesej tolong jawab kan. Pandai sama. Okey, bye. Silent. Roll. 5 4 Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan salam hormat kepada semua penonton yang sedang menonton secara langsung bersama kami pada malam ini. Saya Marina Hugh, moderator pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama podcast kami pada malam ini. Malam ini kita akan bersama dalam sebuah sesi ilmu yang cukup menarik dengan tajuk Federalisme dalam konteks Malaysia. Dan kita amat bertuah kerana tetamu kita pada malam ini adalah seorang pakar akademik dalam bidang politik dan juga pentadbiran, iaitu Prof. Madya Dr. Romzi Ationg. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan kepada perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya mempersilahkan Profesor Madya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, latar belakang akademik dan juga bidang kepakaran Prof. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Makasihlah Marina menjemput sekali lagi untuk sesi yang sudah semestinya memerlukan penjelasan yang sewajarnya. Jadi dari segi kepakaran memanglah saya ini bukanlah pakar sangat tentang politik, tapi alhamdulillah dijemput malam ini. Saya cuma boleh katakan yang saya hanya boleh bercakap secara umum. Kalau menyebut tentang pakar ini kita banyak lagi di luar sana. Apapun saya akan coba untuk mengupas persoalan yang akan dilontarkan nanti. Setakat ini saya masih lagi menumpukan bidang kajian tentang politik Sabah, Malaysia, dan fokusnya tentang identiti politik. Jadi kita juga mengkaji tentang psikologi politik di Sabah ini, dan itu sudah semestinya berkisar tentang etnisiti, agama dan sebagainya. Kita juga menumpukan pada usaha untuk menapasti bagaimana mungkin kita mendefinisikan pemimpin yang baik itu. Jadi itu antara lain lah. Okey, baiklah Prof. Untuk membuka perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya bertanya duluan. Bolehkah Prof jelaskan bagaimana konsep federalisme yang dipraktikkan di Malaysia berbeza dengan bentuk federalisme di negara lain, khususnya selepas termeterainya Perjanjian Malaysia 1963 MA63? Boleh Prof jelaskan? Baik, untuk memahami konsep federalisme di Malaysia ini, kita kena melihat sejarah itu. Kita juga kena melihat tentang ciri-cirinya. Jadi definisi umumnya federalisme Malaysia ini adalah yang pertama itu di kerajaan. Di kerajaan itu bermaksud kita ada kerajaan di peringkat persekutuan, kita ada kerajaan di peringkat negeri, dan kedua-dua kerajaan ini adalah autonomi. Kerajaan negeri pun ada autonomi, kerajaan persekutuan pun ada autonomi. Kedua-duanya juga mempunyai bidang kuasa tertentu. Ada kalanya bidang kuasa itu bertindih, ada kalanya masing-masing. Jadi dalam hubungan itu, kita kalau mengikut sejarah, konsep federalisme di Malaysia ini bermula selepas merdekanya Tanah Melayu pada tahun 57. Jadi ketika itu wujudnya negeri-negeri setelah negeri-negeri bersekutu, dan akhirnya Tanah Melayu dibentuk pada tahun 57 selepas diberi kemerdekaan oleh British.
Jadi pada tahun 63 terbentuk lagi lanjutan persekutuan itu dengan lahirnya Malaysia pada tahun 63, 16 September 63. Jadi di situ kita mempunyai persetujuan di antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk satu lagi negara federal yang dipanggil Malaysia. Malangnya pada tahun 1965 Singapura dikeluarkan daripada persekutuan itu. Apapun kita masih lagi dengan konsep federalisme itu, yakni ada kerajaan persekutuan dan ada kerajaan negeri. Dan kedua-dua kerajaan ini sewajarnya adalah kedua kerajaan yang saling bekerja sama, tidaklah saling menikam satu sama lain. Yang paling penting itu untuk memastikan negara ini kekal seperti yang kita inginkan. Kita hendakkan kepembangunan, kestabilan politik dan sebagainya. Kerjasama antara dua kerajaan ini sewajarnya sentiasa selari. Kalau tidak selari pun biarlah ada sedikit mungkin pertimbangan antara satu sama lain. Tapi yang paling penting itu untuk negara ini kekal, kedua kerajaan itu harus. Baiklah, soalan seterusnya, penjelasan yang amatlah jelas. Okey, adakah struktur federalisme Malaysia benar-benar menggambarkan semangat asal penubuhan Malaysia yang melibatkan Sabah dan juga Sarawak? Baik, dari segi perundangannya, saya tidak nampak federalisme di Malaysia ini sudah lari kepada tujuan yang asal. Kenapa saya kata demikian? Konsepnya federalisme itu ada wujudnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan ini adalah kedua kerajaan yang otonomi. Mungkin ada isu-isu tertentu yang mungkin pertelingkahan di antara persekutuan dan negeri itu, tapi itu hanyalah rencam dalam konteks negara federal. Sebabnya yang paling penting itu kuncinya masih kekal di situ, yakni ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri, autonomi, ada kuasa bersama, dan yang paling penting itu masih lagi boleh berhubung di antara satu sama lain. Jadi saya ingat kita masih lagi dalam konteks perjanjian M63 itu. Mungkin ada sedikit ketidakpuasan di kalangan setengah pemimpin khususnya di Sabah dan Sarawak ini, dan itu saya anggap sebagai suatu benda yang wajar diperjuangkan, tapi perjuangan itu harus menentukan pada usaha untuk menambah baik persekutuan itu, bukanlah untuk menghancurkan persekutuan itu. Soalnya saya perlu jelaskan bahwasanya ketidakpuasan itu adalah disebabkan oleh mungkin sikap setengah pemimpin, mungkin juga tentang pelaksanaan sesuatu. Tapi yang pastinya itu kalau melalui persetujuan antara dua pihak, kita yakin itu akan dapat diselesaikan. Kita ambil contoh royalti hasil itu yang 40% itu. Kalaupun belum selesai sehingga kini melalui perundingan antara satu sama lain, iyalah PMX telah menjelaskan hari itu, dia kata kita laksanakan. Jadi mungkin ada pertimbangan tertentu. Mungkin juga ada isu-isu lain yang harus dipertimbangkan, dan harapannya itu akan menjadi tuntas, misalnya berkaitan tadi itu adalah tuntas suatu hari nanti. Okey, baiklah Prof. Daripada latar belakang dan definisi MA63 ini, kita beralih kepada segmen kedua, iaitu kuasa negeri dan juga autonomi. Prof, kalau kita pergi lebih dalam lagi kepada isu kuasa negeri ini, Sabah dan Sarawak diberikan beberapa kuasa istimewa seperti immigration, agama dan bahasa. Pada pandangan Prof, adakah kuasa ini masih berfungsi dengan baik atau telah terhakis sejak Malaysia ditubuhkan? Baik, isu tentang terhakis atau tidak itu hak. Kita bicara tentang hak negeri, khususnya di Sabah ini. Ada setengah pihak yang mengatakan hak itu semakin terhakis. Tapi iyalah mungkin ada setengah pihak itu membuktikan tentang adanya hakisan itu. Tapi mungkin itu berlaku disebabkan keperluan sesuatu atau sebagainya. Tapi apapun, kalau benda itu memang sudah terhakis, kita berharap itu akan dimartabatkan semula. Mungkin dari segi immigration itu sebenarnya immigration ini masih lagi ada di situ. Cuma mungkin sedikit penyelewengan kalaulah ada benda itu. Contohnya dulu kita berhadapan dengan isu kewarganegaraan.
isu kemasukan PTI di sini. Jadi itu yang dipersoalkan. Itu yang menyebabkan seolah-olah kita ini terhakis hak yang di situ. Mungkin juga tentang keinginan untuk membangun negeri ini, autonomi untuk mengawal dari segi keuangan dan sebagainya. Kita juga ada klausa dalam perkara 20 itu tentang pendidikan, agama dan sebagainya. Mungkin itu dianggap sebagai benda-benda yang terhakis. Jadi harapannya itu adalah suatu hari nanti akan dimartabatkan semula. Rasanya itu adalah fokus ketidakpuasan di Sabah. Jadi saya melihat Perdana Menteri sekarang ini dia ada ciri-ciri untuk fokus terhadap penyelesaian masalah itu. Buktinya ialah apabila ditubuhkan jawatan kuasa perundingan MA63 dan sekarang ini dikonstruksikan oleh Timbalan Perdana Menteri dua kita, yang mana itu sentiasa bekerja untuk ke arah pemartabatan itu. Jadi kita mempunyai keyakinan untuk akhirnya ketidakpuasan yang menunjukkan adanya hakisan hak itu akhirnya akan dapat diselesaikan suatu hari. Okey, baiklah Prof. Tadi dekat segmen 1 kita telah menyatakan 40% yang royalty itu. Jadi contohnya royalty minyak dan gas boleh dilihat sebagai ujian terhadap keberkesanan sistem federalisme di Malaysia. Adakah royalty minyak dan gas boleh dilihat sebagai ujian terhadap keberkesanan sistem federalisme di Malaysia? Saya melihat beginilah, tuntutan 40% hasil pulangan terhadap hasil yang dikau dari Sabah ini adalah suatu benda yang disetujui dari dulu, dan kenapa dia dianggap sebagai suatu benda yang mencabar wujudnya federalisme di Malaysia ini adalah disebabkan mungkin perbincangan dari sudut itu. Kita telah menuntut sejak 60 tahun yang lalu, tapi mungkin disebabkan banyak kekangan pelaksanaan dan sebagainya, sehingga sekarang benda itu masih lagi diperdebatkan. Jadi saya rasa kenapa perlu dianggap cabaran ialah mungkin di peringkat persekutuan ada pertimbangan tertentu. Di peringkat negeri pula kita pun menghendaki benda itu dimartabatkan. Jadi apapun harapan kita untuk adanya keikhlasan di antara kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa perlu demikian? Ialah kita tidak hendak negara ini menjadi negara yang saling bertelaga disebabkan isu-isu yang demikian, isu-isu yang dekat di hati rakyat. Di Sabah ini kita berhadapan dengan isu kemiskinan, kita berhadapan dengan isu keterbelakangan dari segi pembangunan dan sebagainya. Jadi kalaulah ada 40% itu, mungkin itu menyumbang sedikit daripada usaha untuk mengurangkan masalah kemiskinan itu. Apapun cabaran itu terletak pada sejauh mana ikhlasnya pemimpin untuk menyelesaikan masalah itu. Okey, baiklah Prof. Bila kita cakap pasal sejauh mana ikhlasnya pemimpin kita, kita masih berada di segmen 2, iaitu dalam konteks semasa pula, adakah usaha menuntut kuasa autonomi yang lebih luas oleh Sabah dan Sarawak selari dengan prinsip federalisme? Berikan pandangan Prof. Saya nampak beginilah, kita berbalik lagi kepada definisi federalisme itu, yakni wujudnya kerajaan negeri dan persekutuan. Masing-masing ada kuasa, masing-masing ada peranan, masing-masing ada tanggung jawab. Jadi tuntutan yang dikemukakan oleh negeri itu ada selalunya berkisar tentang peranan di peringkat negeri itu. Mungkin juga hak yang sewajarnya dimiliki oleh kerajaan negeri. Jadi saya rasa begini, perjanjian 63 itu adalah saya umpamakan sebagai surat beranak ataupun surat kawin lah. Jangan surat beranak, surat kawin. Jadi pernikahan itu berlaku apabila adanya perjanjian. Jadi perjanjian itu sewajarnya suatu yang mengikat Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia itu, yang mana asalnya dipanggil sebagai tanah Melayu. Di Sabah ini kita terbiasa dengan panggilan Melaya. Jadi kadang-kadang orang di Semenanjung pun terasa. Jadi kita mohon maaf yang itu. Jadi
Saya anggap itu adalah selari dengan MA 63. Kenapa tidak? MA 63 itu menjanjikan ini dan itu, dan perjanjian itu menuju kepada usaha untuk memastikan kelangsungan negara federal yang dipersetujui itu. Jadi umpama dalam perkawinan itu, selagi mana tidak bermasalah kedua belah pihak itu, selagi itu utuhnya keluarga itu. Begitu juga dengan federal itu. Jadi sekali lagi kita berbalik pada keikhlasan pemimpin, sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Di peringkat negeri, janganlah kita hanya bercakap tentang tuntutan itu, tapi sebaliknya berbalik lagi kepada kepentingan diri. Begitu juga dengan di peringkat persekutuan. Kalau hendak melaksanakan sesuatu itu, biarlah dilaksanakan. Kalau hendak menunaikan suatu hal itu, biarlah ditunaikan. Jadi itulah isunya saja. Betul Prof, saya setuju dengan segmen yang kedua itu. Dan kita beralih kepada segmen ketiga balik Prof, iaitu politik dan juga pentadbiran. Prof, kita tahu bahawa Sabah dan juga Sarawak mempunyai kepelbagaian budaya, etnik dan juga agama yang unik. Betul atau tidak Prof? Semestinya. Kita ada lebih daripada 74 bukan sampai etnik lah, dialek di Sabah ni. Betul. Okey. Soalan pertama untuk segmen ketiga kita ialah, sejauh mana federalisme Malaysia membolehkan kedua-dua negeri ini mengurus kepelbagaian itu dengan cara tersendiri? Baik, cantik soalan ni Marina. Federalism itu tentang dua entiti yang bekerjasama. Itu adalah simbol di mana etnik yang berbeza itu saling bekerjasama, saling menghormati. Jadi kalau mungkin ada masalah etnisiti di Sabah contohnya, kerajaan persekutuan mungkin boleh melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu. Di peringkat persekutuan pula, kalau ada masalah tentang etnisiti dan sebagainya itu, mungkin mengambil contoh pendekatan yang digunakan oleh pemimpin di peringkat negeri itu. Jadi saya ingat ada keselarian di antara konsep federalism itu dengan usaha untuk kerencaman keharmonian etnisiti di Malaysia ini. Jadi saya ingat itu adalah benda yang sewajarnya difikirkan oleh semua pemimpin, bahwasanya federalism itu adalah gambaran tentang keharmonian yang sewajarnya ada itu. Ialah dua entiti ini, persekutuan dan negeri ini, ada kemungkinan untuk saling berteladan. Tapi sehingga sekarang kita tidak adalah perteladan yang signifikan, memang ada tidak positif. Jadi gambaran itu adalah gambaran terhadap bagaimana mungkin hubungan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, agama yang lain, dan yang satu lagi itu yang sentiasa seharusnya sewajarnya harmoni. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, adakah wujud ketidakseimbangan kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri yang memberi kesan secara langsung kepada pembangunan Sabah dan juga Sarawak? Baik, ini berkisar lagi tentang sejarah Marina. Di Sabah ini kita sentiasa dimomokkan dengan ketidakseimbangan, seolah-olah ada ketidakseimbangan. Mungkin juga disebabkan oleh pertindihan bidang kuasa itu, mungkin juga disebabkan keperluan untuk melakukan sesuatu itu, contohnya tentang pewujudan suatu polisi dan sebagainya. Jadi memanglah ada isu-isu yang demikian, tapi sehingga kini saya tidak nampak yang terlalu kritikal. Kita mungkin bercakap tentang jumlah peruntukan, kita mungkin bercakap tentang bagaimana mungkin untuk kita memastikan kawasan negeri-negeri yang tidak membangun itu diberi perhatian sepenuhnya. Jadi kadang-kadang di Sabah ini ada juga konsep yang mana kita terasa sebagai Bumi Putra kelas kedua. Saya pernah membaca jurnal yang ditulis oleh James Ongkile. Dia kata we are the second class generation, Bumi Putra. Jadi kadang-kadang itu yang memberi gambaran bahwasanya ada ciri-ciri ketidakseimbangan yang dilihat oleh rakyat, tapi tidaklah sampai mampu untuk meruntuhkan kerjaan persekutuan itu. Itu semata-mata berlaku disebabkan mungkin ketidakserasian di antara pemimpin negeri dan pemimpin persekutuan. Tapi akhirnya dari negeri ini ada juga wakilnya ke peringkat persekutuan.
Jadi dengan adanya wakil itu, saya ingat wakil itulah yang kena main peranan untuk memastikan benda-benda yang demikian itu tidak berlaku. Jadi mungkin di masa hadapan mana-mana wakil rakyat yang dilantik daripada Samaran Negeri Sarawak ataupun Sabah ini kenalah memainkan peranan yang sesignifikan mungkin. Bukan apa, selama saya merhati wakil-wakil dari Sabah ini ada setengah yang bila sampai di dewan di parlimen, kadang dia cuba menyuarakan sesuatu itu tapi tidak sampai ke matlamatnya. Mungkin kaidah berbahasa itu tidak sebaiknya, mungkin juga ada sedikit rasa tidak sesungguhnya ataupun kaidah menuturkan sesuatu itu tidaklah menggambarkan yang adanya tuntutan yang signifikan. Kami contoh, ada setengah wakil rakyat kita ini bila dia bercakap di dewan, orang lain boleh menggunakan 15 menit untuk menjelaskan 2 perkara. Tapi ada kalanya wakil dari Sabah ini mengambil masa 15 menit itu dengan hanya 1 perkara. Jadi saya ingat itu adalah benda yang perlu diambil perhatian. Kita dalam konteks demokrasi ini bukanlah semata-mata mencari wakil yang mana wakil itu mungkin dari kalangan keluarga atau mungkin dari kalangan kawan, tidak. Tapi yang paling penting itu kita hendaklah memilih wakil yang betul-betul boleh melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Ada setengah orang yang kata wakil rakyat ini hanyalah dia bertugas untuk semata-mata membawa pembangunan. Tidak, tugas hakiki wakil rakyat ini adalah menyuarakan keinginan rakyat yang diwakilinya itu. Jadi keinginan itu semestinya tentang berbagai hal, tentang pembangunan, tentang hak-hak tertentu dan sebagainya. Oke, Prof. Soalan terakhir pada segmen ketiga kita ialah, dan bagaimana pula hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan boleh diperkukuhkan tanpa menjejaskan hak-hak negeri di bawah MA 63? Saya ingat begini, Marina. Saya berbalik lagi kepada konsep perkawinan, pernikahan itu. Dalam konteks rumah tangga ini, selagi si suami dan istri ini saling menghormati, saling jujur antara satu sama lain, saling berterus terang, transparan, kita tidak akan ada masalah. Jadi federalisme itu hanyalah satu konsep, tapi pemain federal itu yang perlu mainkan peranan. Di peringkat persekutuan, kepimpinan peringkat persekutuan itu haruslah bertindak adil, lebih telus, lebih jujur. Di peringkat negeri pula haruslah mainkan peranan yang sedemikian juga. Bukanlah kita bila berhadapan dengan seorang pemimpin itu dia kata bila dalam keadaan bukan lagi di hadapan pemimpin yang tadi itu dia akan cakap B. Jadi kita tidak boleh macam itu. Saling tikam belakang antara seorang lain bukanlah suatu benda yang baik. Jadi untuk meninggalkan federalisme yang ada yang mana kita ada sekarang ini, yang mana menjadi contoh di negara luar, sewajarnya itu yang perlu dilakukan. Konsep federalisme itu sudah cantik, tapi pemain kedua belah kerajaan persekutuan dan negeri itu harus lebih telus, lebih jujur, dan tidak akan ada isu-isu ketidakpuasan, saling tikung belakang. Oke, terima kasih Prof. Kita beralih ke segmen paling last kita, iaitu segmen 4, cabaran dan juga masa hadapan. Masih boleh ke teruskan Prof? Silakan. Oke, akhir sekali Prof, mari kita lihat dari sudut cabaran dan hala tuju ke depan. Apakah cabaran utama dalam merealisasikan federalisme yang lebih adil untuk Sabah dan juga Sarawak? Baik, cabaran yang paling kritikal untuk Sabah dan Sarawak ini adalah tentang memastikan tuntutan yang termaktub dalam perjanjian 63 itu dimartabatkan. Kita tidak boleh lagi hanya berretorik setiap kali pilihan rakyat tentang melaksanakan ini dan itu. Jadi kalau hendak perkawinan antara 3 wilayah ini berkekalan, kita hendaklah fokus yang itu. Itu adalah cabarannya. Kalau kita tidak melaksanakan itu, mungkin banyak pertimbangan di peringkat persekutuan. Mungkin hasil persekutuan akan bermasalah. Ada setengah orang kata boleh bankrupt negara ini. Saya tidak nampak demikian. Yang membolehkan kita bankrupt ini mungkin
tadbir urus itu yang tidak betul. Jadi itu cabarannya. Jadi saya ingat untuk kelangsungan ataupun survival persekutuan ini berbalik lagi pada konsep kejujuran, keikhlasan, dan tidak ada istilah tikam belakang. Jadi saya ingat itulah isunya, kejujuran dan keikhlasan. Okey, baiklah. Sudah ada cabaran, pasti ada langkah-langkah, bukan? Dalam pandangan Prof, apakah langkah-langkah praktikal yang perlu diambil bagi memastikan semangat MA 63 benar-benar dihormati dalam kerangka federalisme Malaysia? Baik, dia bersifat teknikal nih Marina soalannya. Kita telah dimomokkan dengan 13 tuntutan yang telah dipersetujui setakat ini. Jadi ada beberapa lagi yang belum disetujui. Dalam konteks istilah persetujuan itu, kita hendak melihat yang dipersetujui itu betul-betul dilaksanakan. Raja Sabah ini tidak ingin melihat tentang retorik itu maksudnya. Jadi kita nampak ada seperti keikhlasan di pihak Dana Menteri yang ada pada masa sekarang ini, dan kita berharap persetujuan itu akhirnya dilaksanakan. Untuk isu-isu perkara-perkara yang masih lagi dirundingkan itu, saya ingat itu juga benda yang harus diselesaikan setuntas yang mungkin. Contohnya tentang 40% itu sebaiknya isu 40% ini selesaikan. Tidak ada lagi istilah yang mungkin dianggap sebagai berdolak dan sebagainya. Jadi di Sabah ini kita heboh dengan martabatkan MA 63. Jadi kaedahnya untuk menyelesaikan masalah itu, hentikan ketidakpuasan itu melalui bukan lagi perundingan. PMF pun menyebut dikata ini bukan tentang perundingan lagi, tapi tentang pelaksanaan. Jadi laksanakan benda itu, kalaupun tidak sekaligus, biarlah berfasa setidak-tidaknya ketidakpuasan yang muncul di hati setiap individu di Sabah dan Sarawak ini akan dari semasa ke semasa semakin reda, dan akhirnya benda-benda yang boleh menjadi ancaman kepada persekutuan federalisme di Malaysia ini akan akhirnya dapat ditangani. Okey, baiklah. Dan yang terakhir, kita khususnya kepada generasi muda, apakah mungkin kita kata daripada Prof untuk generasi muda di Sabah dan Sarawak untuk memahami kepentingan federalisme sebagai asas memperjuangkan hak negeri mereka? Baik, saya ingat ini mungkin saya boleh anggap sebagai nasihat pada anak muda lah. Iyalah, anak muda kita sekarang ini dia kadang-kadang sudah dalam fasa dibuai oleh media sosial, IT dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang melalaikan. Jadi sehingga untuk membolehkan anak muda memahami tentang peranan MA63 untuk perjuangan dan sebagainya, itu pahami tentang apa dia MA63. Saya pernah menanya anak muda tentang apa dia MA63. Dia kata, saya tidak paham itu. Saya tidak pernah baca pun. Kenapa timbul isu tidak membaca? Sebabnya ada mungkin sikap di kalangan anak muda ini yang dia berfokus tentang apa yang dia boleh dapat selepas habis belajar di universiti contohnya. Bukan lagi tentang isu-isu berkaitan dengan fundamental federalisme ini, yakni tentang MA63 dan sebagainya. Jadi saya ingat biarlah anak muda yang ada di luar sana itu lebih terbuka untuk belajar secara terbuka untuk memahami tentang MA63 itu. So di dalam dokumen itu ada sesuatu yang sekurang-kurangnya ada sesuatu yang membolehkan anak muda ini memahami tentang mereka ini sebenarnya ada hak. Mereka ini sebenarnya boleh melakukan sesuatu untuk memastikan apa yang termaktub di situ suatu hari nanti bukan lagi hanya sebagai perbualan politik, tetapi adalah tanggung jawab semua untuk memastikan benda itu bukan menjadi nanah dalam konteks federalisme di Malaysia ini. Okey, baiklah. Terima kasih Prof atas pencerahan yang sangatlah mendalam dan membuka minda kami pada malam ini. Untuk para penonton, semoga perbincangan ini memberi pencerahan dan menambah kefahaman kita tentang federalisme, khususnya bagaimana ia memberi kesan kepada Sabah dan juga Sarawak dalam kerangka Malaysia.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Matya atas perkongsian beliau yang kali kedua datang ke Telinga Panas. Semestinya. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang setia menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk follow akaun ini Kentalan 77 Masa Sabah Sabah Vibe di TikTok, dan nantikan lagi podcast dan live dengan topik yang menarik pada masa akan datang. Saya Marina Hugh mengundur diri. Salam sejahtera dan selamat malam. Set. Jadi kalau Muslioli masuk lagi pedas. Ini hari Sabtu.